wabarakatuh. Selamat petang. Sekretariat, tolong pancarkan dulu yang slide yang pertama. Okey, baik. Terima kasih. Rakan-rakan pimpinan yang saya kasihi, Saudara Mahfuz Omar, sahabat saya Dr. Mujahid, Puan Nurin, ahli-ahli yang berhormat, rakan-rakan yang dimuliakan. Saya pertamanya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ni dapat sampai dengan selamat memenuhi jemputan Sekretariat dan Urustia sempena Konvensyen Pakatan Harapan Kedah. Saya kira ini program yang tepat pada masanya kerana dalam masa barangkali kurang daripada 4 atau 5 bulan dari sekarang, kita akan sekali lagi masuk pilihan raya, dan kali ini pilihan raya negeri. Dan menjadi cita-cita kita semua bahawa pilihan raya negeri ini kita nak kekalkan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Itu kita nak kekalkan. Kedah kita akan berusaha untuk ambil balik. Dan Kelantan, Terengganu kita kata kita nak hantar suara pembangkang yang kuat. Itu lebih realistik. Baik. Kenapa kita susun begitu? Kerana berbeza persiapan pilihan raya terdahulu, kali ini kita berpeluang membuat perancangan berasaskan kepada keputusan pilihan raya yang baru saja berlangsung pada 19 hari bulan 11 tahun lepas. Jadi keputusan itu adalah keputusan mengikut saluran yang kita dah beli dari SPR pada 25 hari bulan 1 kemarin. Bila kita dapat, kita minta kawan-kawan kita yang ada kepakaran membuat analisa. Jadi yang saya nak bentangkan sekali, seluruh kawasan parlimen di Kedah pada 19 bulan hari itu, dengan cara yang paling mudah untuk kita faham di mana kita bermula lah ni, dan untuk 4-5 bulan nanti bolehkah kita letak sasaran untuk ambil balik. Jadi bahagian pertama saya nak berkongsi dengan pantas lagi. Slide nak gambar mengenai keputusan di Kedah yang kita ambil daripada keputusan SPR mengikut saluran. Baik. Dari situ saya akan beralih pada bahagian yang kedua untuk cerita bahawa di peringkat pusat kita duk tara mana dah kerjasama kita, dan kita harap kerjasama itu dapat berlaku di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat Dewan Undangan Negeri. Ya, supaya dia tak ada beza kalau kerajaan perpaduan tu wujud sebagai a government coalition, kemudian di bahagian paling bawah kita nak berlaku a people coalition, rakyat, tetapi political coalition tak berlaku. Jadi kita mengulangi formula kegagalan Perikatan Nasional dulu. Kerajaan Persekutuan duduk sekali, pilihan raya negeri berlawan sama sendiri. Itu formula kegagalan. Kita tak mau ikut jalan itu. Baik, itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, yang terakhir, saya cuba nak ajak kita semua fokus bahawa kerja pilihan raya tu yang sudah pun bermula oleh pimpinan PH negeri, dan kita nak tumpu kepada kawasan-kawasan yang kita rasa untuk menang dan memerintah daripada 36 kerusi, kita kena menang paling kurang 19. Ya, 19. Baik. Seterusnya, next slide. Baik. Hak ni hak berlaku di Kedah baru ni. Saling tak tumpah. Dia yang merah tu sikit-sikit tu pun pasal Taufik menang di Serang Petani.
Saya pun kalah di Kulim. Daripada keputusan ini, rupanya dia bagi tahu kata, pilihan raya yang lepas, Dewan Negeri kita menang 4 atau 5 ya. Hak menang dah dalam poket dah. 4 hingga 5. Nak kena cari lagi 14 atau 15. Ini keputusan dia. Baik. Seterusnya. Ni dia. Baik, yang ni tak apalah, kecil sangat. Next. Dia nak tunjuk begini ya. Bila kita proses data tu, kita kata yang pertama, peta keseluruhan mengikut peti undi sangat jelas menunjukkan Perikatan Nasional dominan. Dia sebelum nak buat kerja ni mengaku dulu. Kalau ada denial syndrome, tak ada kerja. Dia mengaku dulu bahawa PH menang 4 DUN, iaitu N11, N13, N28, N29. N29 apa dia? N29 Sidam. N28 Bakar Arang Selamat Simon. N13 Kota Darul Aman Wakil Rakyat dah lah. Dan N11 dah tentu Derga. Ya. Ni, kalau keputusan pilihan raya hak baru ni, 4 ni modal, tak apa dah. 4 ni tolak tak rebah dah. Ketika gelombang besar, 4 ni selamat. Kalau objektif kita nak menang memerintah, kena cari lagi 15. Baik. Kita juga kalah di semua kategori saluran umum. Semua kalah. Dan Perikatan Nasional juga mendominasi semua saluran pengundi muda. Kemudian kita kalah semua pengundi awal. Polis pun kita kalah, tentera pun kita kalah, PGA pun kita kalah, kaki tangan awam hak mengundi awal pun kita kalah. Semua kalah di Kedah. Jadi oleh kerana kita nak masuk pilihan raya di negeri Kedah nanti dalam masa 4-5 bulan, dengan keadaan macam ni, saya kata lah ni kita cuma ada satu saja kelebihan, iaitu kita jadi kerajaan di peringkat pusat. Tu ialah modal kelebihan. Nak mula dulu, nak mula tang tu dulu. Bagaimana kelebihan di peringkat pusat boleh diperturunkan sampai kita jadi kuat dan ada peluang di peringkat pilihan raya negeri. Baik, modal kita satu, dah kalah semua. Saudara muda kalah, kampung kalah, semua kalah. Bila dah kalah, modal kita satu je lah ni. Di peringkat pusat kita ada kerajaan, tu dulu. Jadi kerajaan peringkat pusat tu di bawah ni, di negeri, mesti kita rasa ada kelebihan. Mesti rasa ada kelebihan tu. Apa dia kelebihan itu? Tu kita bincang lagi. Jadi mari kita tengok beberapa contoh kerusi parlimen. Next. Langkawi. Baik, slide sebelumnya. Tengok. PH menang, ada 32 pusat mengundi, menang 1 ya. Lain sebuah kalah. Baik, next. Ni peta dia. Menang tahun tu. Satu tu aja. Baik, cuba tengok jalur sebelah kanan. Merah tu kita, biru tu Barisan Nasional, hijau tu Perikatan Nasional. Itu dia pattern dia. Semua sekali. Menjadikan 32 daerah mengundi, kita menang 1. Merah tu, dia tulis sungai apa tu? Sungai Pengulu. Satu aja. Itu apa ya tu? Apa istimewa tempat tu? Kampung Calon. Boleh jadilah. Kampung Calon dia menang situ. Next. Ni Langkawi lah. Dia bagi pula ikut umur, saluran. Menarik lah. Yang ni. Next. Dia bagi mengikut 32 tu. Kita cuba tengok parti ya. Ni saluran 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semua tu kita teliti. Kita perhati tengok pattern dia. Dan next. Baik. Yang saya nak tunjuk ni adalah
semua kawasan parlimen, semua keputusan mengikut Dewan Negeri dan keputusan mengikut saluran. Setiap saluran tu kita analisa cara tadi. Dan data tak boleh bohong. Data tak boleh bohong. Kita kena analyse betul-betul. Perhati tengok nanti nak masuk pilihan raya nanti, pada akhir pembentangan ini yang bagus, sebab itu tadi tak bagi ambil gambar, supaya nak susun strategi. Lepas ni saya terus bagi mandat kepada Nurin. Dia yang pertama sekali saya hantar slide dia tadi. Nurin, prosah dengan jentera pilihan raya PH nanti. Yang ni menjadi panduan rundingan kerusi. Runding kerusi ni jadi panduan juga, asas bukan muktamad, asas panduan. Nah, takdir kata kita kena pi bincang dengan UMNO katakan. Jadi ambil balik petua Tok Kurnia Aziz dulu. Nah, waktu tu dia kata kita jangan kedekut, parti lain jangan tamak. Jadi cari titik tengah. Kita jangan kedekut, mereka pun jangan tamak. Barulah boleh selesai elok. Kali ini nak tuntut duk tang mana, minta nak tanding mana tu, kena berpandukan isyarat mengikut saluran. Pasal benda tu baru berlaku 3 bulan lepas. Next. Ni Jerlun. Tengok. Padang Sera tu pun pasal ada siam tentu berkali. Hak lain habis. Ni. Ni molek tak? Kalau dia tu Mujahid rasa-rasa nak main belah Kedah, kita alu-alukan lah. Kota seputih ada, yang hitam ada, boleh. Baik. Next. Baik, cuba kita dengan pantas pilih Sungai Petani. Pasal Taufik menang. Mari kita tengok Sungai Petani. Alus tak sikit. Alus tak. Mari tengok alus tak. Alus tak, boleh tahan tau. 28 daripada 55, maknanya separuh. Sebab itu derga boleh lepas. Kota Abdul Rahman boleh lepas. Alus tak. Kota Abdul Rahman ni. Mari kita tengok ikut DUN. Mari kita tengok ikut DUN lah. Kita tengok. Tengok pusat undi. Merah tu. Tu Kota Abdul Rahman lah tu. Tu. Keliling tu hijau. Bendang padi habis. Hijau ya. Tu aja. Merah warna kita sekarang ni lah. Cuba tengok plot tengah ni. Yang ni dah tentu Alok Mengkudu. Dia bagi lah. Pattern jelas. Sekali lagi, mari kita tengok Sungai Petani. Sungai Petani. Derai, Sungai Petani, Sek. Merebuk pasal Nurin punya kawasan. Tengok. 14 daripada 46. Not bad. Ada asas. 14. Nanti 14 itu kita tengok. Bukit Selambau kah? Shan? Ataupun Tanjung Dawai kah? Nanti kita tengok no? Kat situ. Dia bagi ni. Next. Mari kita tengok. Tu dia. Taklah. Okey, apa yang menarik? Katakanlah Mahfuz pengurusi PH negeri. Dia kata mai kita pakat dengan Barisan Nasional lah. Kita pun tambah biru. Merah tadi tu tambah biru. Nampak? Kalau pi belah kanan merah tambah biru pun tak lepas lagi. Kalau kita andaikan berlaku bahasa orang putihnya votes transferability. Berlaku perpindahan undi. Maknanya PH dengan BN berkawan sebagai kerajaan, di bawah ni berlaku tak dia kalah? Dia kalah tak? Dengan sebab BN kawan dengan kita, dengan sebab kita kawan dengan BN, penyokong kita tu kalah ke tak? Seperti mana kita nak mereka kalah. Itu kita panggil vote transferability. Yang itu dalam analisa kita ini pun kita boleh kesan benda tu. Bahawa lebih mudah penyokong PH beralih undi BN. Payah penyokong BN nak beralih undi bagi kat kita.
Dia jadi lagu tu. Ada banyak data tunjuk lagu tu. Makna kena pergi syarah lebih lagi. Tu yang saya tanya Mahfuz tadi. Mahfuz, macam mana hubungan dengan UMNO ni? Dia tahu bagus. Penerimaan macam mana? Mahfuz cakap betul. Ada lagi lah. Ada lagi dia kata tak sepenuh hati. Tidak lagi wholeheartedly. Dia terkenang lagi apa kawan dia buat kat dia semua tu kan. Ada lagi. Betul lah. Mahfuz sebagai orang lama dia baca lagu tu. Memang betul pun. Dari segi data. Nah? Baik, next. Baik. Dengan pantas. Kita tinggal ini semua. Kita pergi kepada beberapa kesimpulan yang saya buat. Kesimpulan. Next. Next Terus. Sampailah kesimpulan. Okey, sebelum tu. Kesimpulan Baik. Raya, how are you? Data tadi tu kita ni buat semua sekali. 222 kursi parlimen semua kita buat analisa ni. Kemudian kita tengok ada beberapa trend yang berlaku peringkat nasional tapi tak sama berlaku di Kedah. Ada beberapa trend lah. Yang kita kesan tu adalah makin tinggi pendapatan rakyat, makin padat satu kawasan iaitu perbandaran, kebanyakannya corak mengundi itu mai kat kita. Begitu juga peratus pengundi muda dikaitkan dengan pendapatan. Bezanya yang ni adalah saya minta tim data saya bukan saja ambil data SPR. Saya suruh mereka semak data DOSEM, Jabatan Perangkaan. Di situ ada taraf pendidikan, anggaran pendapatan. Ya, dia ada data Jabatan Perangkaan lebih lengkap lagi. Kemudian kami ambil data Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang ada data perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi kami bagi nilai tambah lagi maklumat. Tambah untuk tengok bahawa kalau satu kawasan DON itu banyak syarikat PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, atau kita panggil IKS, atau dulu panggil bahasa orang putih panggil SME. Sekarang semalam PM guna PMKS. Ya, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Nanti kita tengok di kawasan yang banyak industri ini, PMKS, kecenderungan mengundi dia pergi mana? Di kalangan anak muda, lagi tinggi pelajaran mereka, lagi stabil pendapatan mereka, dia undi PH. Dia undi PH. Tolak Taufik sebab dia smart, handsome, muda, dia menang saudara muda. Dia beza. Tang tu ya, saudara muda selamatkan dia, pasal umur dia baru 26-27 tahun. Dia selamat. Nah, baik. Tapi, peratus pengundi muda dan median pendapatan, maknanya purata pendapatan, kita dapati bahawa semakin tinggi pelajaran, semakin stabil pendapatan dia. Hak lepas ni, pilihan raya baru ni, mereka ni undi kita. Makna hak pelajaran tak berapa tinggi, pendapatan tak berapa tetap, hak tu hak naik motor sana sini, bagi kat perikatan. Dia tunjuk lagu tu. Data tunjuk lagu tu. Ya? Baik, next. Yang ni tak salah. Dia nak tunjuk, hak ni dia nak tunjuk bagaimana hak merah jambu tu kita lah. Biru tu Barisan Nasional. Ini soal ketumpatan, kepadatan penduduk satu-satu tempat. Dan ni skip lah nah. Yang ni saya tak mau bersyarah sebab serabut dalam kepala macam gerah ni juga. Kalau tak kena cara bersyarah dia. Next. Ni tengok ni. Mari tengok ni. Dia nak tunjuk tengok Singa Petani lah. Yang kekal PH. Cuba tengok paksi bawah tu 1,000 dan yang tengah tu pendapatan. Mari tengok. Nah, kiri itu padang terap dengan sek. Kepadatan penduduk ni kawasan dia luas, penduduk dia tak berapa padat. Nah, dia tengok kaitan. Ni dia nak tunjuk yang tu lah. Nah. Next. Saya tak mau pergi detail yang tu. Lagi. Okey. PH menang di DON berpendapatan tinggi.
Data tunjuk lagu tu. Nah, habis Pendang, Sek, Baling, data tunjuk kata Sungai Petani ni kira daerah daerah Kota Star, Kuala Muda, Kulim. Hak tu kira kawasan yang dianggap urban dan semi urban lah di Kedah. Lain pada tu tak ada lah. Nah, sikit sangatlah dipanggil kawasan 1/8 Kedah dataran muda, 7/8 Kedah kawasan pembangunan yang lain. Jadi kalau kita tengok begitu, kita tengok bahawa ada kaitan yang signifikan di antara pendapatan rakyat dengan kecenderungan politik dia. Nah, sebab itu kita kena tanya balik, rupanya isu kos sara hidup hak kita duk bersyarah tu kan tak jalan. Dia tak jalan. Patutnya semakin kita bersyarah tajuk tu, hak rakyat pendapatan rendah belah Baling, Sek mai berkenan dekat kita pasal kita dilihat memperjuangkan isu kos sara hidup. Dia tak begitu. Ada satu lagi yang kami buat, iaitu masa Covid dulu, kita tengok kawasan yang paling terkesan, kita buat ujian stres paling terkesan. Kawasan yang paling terkesan, tinggi stresnya, kawasan itu paling kuat Perikatan Nasional. Itu satu lagi corak yang kita tengok. Nah? So, next. Okay. Jadi, hak ni saya nak sebut. Way forward maknanya nak melangkah ke depan dalam masa 3-4 bulan ni kita nak buat apa? Saya kata rukun utama politik PH adalah kena bagi kukuh kerajaan perpaduan. Duk tahun tu dulu. Untuk sekurang-kurangnya 5 tahun, bagi peluang kepada PM buktikan kepimpinan, kemudian bagi peluang kepada pemimpin keadilan DAP amanah untuk perform dan untuk padam habis tebu dan juga prejudis. Nah, itu kita waspat. Kemudian maksud menang pilihan raya Kedah adalah menang gabungan kerajaan perpaduan. Bukan kita sajalah. Sebab kerajaan perpaduan ada parti lain. Khususnya di Semenanjung ni, perpaduan itu dengan Barisan Nasional. Di Sarawak ada GPS, di Sabah ada JRS. Dan kita juga ada kerjasama dengan warisan juga diikuti dengan Larry Seng, Peter Anthony dan 3 don dia, KDM pun kita ada kerjasama itu. Nah, maksud kerjasama adalah mereka ni semua sebahagian daripada persefahaman yang kita tanda tangani. Jadi menang pilihan raya Kedah adalah memenangkan gabungan kerajaan perpaduan. Maksudnya di tahap ini kerajaan perpaduan itu dalam konteks Kedah, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kita tak boleh tulis ke belakang lah. Di peringkat persekutuan, kita telah tubuhkan Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Pengerusinya Datuk Si Anwar. Setiausahanya Datuk Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Setiausahanya, Ketua Sekretariatnya ialah Ashraf Wajidi, Ketua Pemuda UMNO. Dan kita duduk dalam itu, wakil-wakil semua parti duduk dalam itu. Dan kita dah buat 3 jawatan kuasa. Jawatan kuasa rundingan kerusi. Dah tubuh dah. PH 5 orang. Iaitu Liu Chintong, Steven Sim, mewakili DAP. Rafizi dan saya tak ingat, Likang ke Nik Nazmi, mewakili keadilan. Kemudian Dr. Hatta dan seorang lagi lah. Jadi kita dah pilih wakil lah. Mereka pun dah pilih wakil lah. Dan sebelum 19 hari bulan ni, mereka kena buat pusingan pertama. 6 negeri ni, mereka kena bincang dulu macam mana asas nak berunding. Misalnya, kerusi yang dulunya kita menang, hak lain tak boleh minta. Asas tu kekal, tak berubah. Maknanya kalau dalam konteks Kedah, keadilan ada berapa hari tu Nurin? 7. Amanah ada berapa? 4. DAP ada 2.
Bersatu masa tu ada berapa? 5. Hak tu hak kira PS lah. Kira PS lah. No? Hak lain itu, hak mana BN menang. BN menang Mandak Baru. BN menang Sungai Tiang. BN menang Guak Cepedak. Kira hak tu hak dia. Kemudian P pula petak yang kita nak kena bincang. Jadi di peringkat pusat, kami akan buat satu garis panduan. Kemudian kita akan pacak dulu kerusi yang dah sedia menang. Bila kita tengok yang tu, hak paling mudah Negeri Sembilan. Pasal keputusan pilihan raya baru ni, Negeri Sembilan ini kira habis dia sapu. Walaupun keadilan kalah satu, Labu, Amanah kalah satu, dan siapa satu lagi, Bagan Pinang, kita kalah 3. Tapi umumnya, bila kita sekarang bergabung dengan Perikatan dengan Barisan Nasional ni menang semua dia punya seat. Jadi cantik gabungan dia. Jadi hak tu tinggal isu lain pula. Barisan Nasional menang banyak di Negeri Sembilan. Persoalan timbul adalah siapa patut pimpin negeri itu. Dalam konteks PH, walaupun DAP menang banyak, DAP kata Negeri Sembilan, PH itu dipimpin oleh keadilan. Maka Amin jadi Menteri Besar. So dalam rundingan akan datang, kita kena tengok balik sama ada kalau Barisan Nasional nak minta, ada yang kita kena bersedia. Kita kena sebut bahawa Pahang BN dah, Perak pun BN juga. Kita akan bincang. Dan Kedah kita akan buat keputusan begitu juga, mengikut struktur membuat keputusan yang kita dah buat. Yang tu saya nak tahu pada terutama lapis pimpinan lah. Satu komiti rundingan kerusi telah dibentuk, dan 19 bulan nanti Sekretariat UG Kebangsaan akan bermesyuarat untuk dengar laporan hasil pertama. Dan kita tanya, kami negeri belum bincang lagi, apa bincang dah? Bukan soal itu. Yang ini meletakkan asas-asas perundingan. Satu. Yang kedua, jawatan kuasa yang kita panggil sebagai jawatan kuasa mobilisasi. Mobilisasi, kerah orang ni. Baik, Sekretariat UG Kebangsaan bersetuju bahawa kita akan turun sebagai program kerajaan satu hari dengan PM turun, jumpa dengan pegawai persekutuan, pegawai negeri, kecuali Kedah. Kita nak tengok lagu mana, pasal Menteri Besar dia tak apa center sikit. Tengok ni, macam-macam dia. Dalam cerita dan kelamu, semua dia habis keluar. Mesyuarat PM dengan Menteri Besar, hang mana boleh cerita ke orang? Hang Menteri Besar, hang hadir. Tapi kalau hang balik kampung, hang sembang untuk imam dengan JKK, hang tak boleh cerita lah benda tu, sebab benda-benda tu rahsia rasmi kerajaan. Ni hang sampai tak reti beza. Berkali-kali yang berlaku nak. Tapi itu tak apa, itu kita urus. Itu benda tu kecil sangat, kita urus. Tapi kita akan buat keputusan pada momen yang tepat. Poinnya adalah, buat masa sekarang, kita akan ada jawatan kuasa mobilisasi. Kita ada kerajaan pusat kan? Dan saya sebut tadi satu-satu kelebihan yang kita ada kerajaan pusat. Jadi kita akan turun dengan Perdana Menteri turun, jemaah menteri tertentu yang turun. Lepas itu kita akan ada program kerajaan, kita ada program rakyat. Yang tu Sekretariat Kedah kena siap elok-elok yang tu. Ya, itu kita format, kita buat lagi tu. Ya, pagi ke petang kita buat. Pagi himpunan dengan kaki tangan persekutuan ataupun kaki tangan kerajaan negeri. Petang kita buat jamuan rakyat, malam kita buat himpunan rakyat. Boleh reka. Kali ini kita turun dengan kekuatan besar itu. Nak bagi impact dia itu. Baik, jawatan kuasa yang ketiga ialah jawatan kuasa komunikasi. Kita rancang, kita olah, tapi mesti ada komunikasi yang betul. Baik, saya nak anjurkan di peringkat negeri pakai format yang sama juga. Jawatan kuasa perundingan, jawatan kuasa mobilisasi, dan jawatan kuasa komunikasi. Nak hebah kat orang. Dah ada kok urus. Format tu lah, kita pakai format. Jadi tak bersimpang siur. Lagipun kita masa tak banyak. Kita ada 3-4 bulan aja lagi. Baik. Habis dah yang tu. Slide tu habis dah nah. Baik. Habis dah kan? Yang ni tak apalah. Saya ni contoh ajalah, contoh. Bila kemarin ni contoh, bila kita ada jawatan kuasa komunikasi, messaging kita tu nak kena bagi betul.
Okey, saya sebut tadi ada beberapa DUN di Kedah, Dewan Negeri, yang bilangan perusahaan mikro, kredit dan sederhana tinggi. Ramai, banyak, industri itu banyak. N6, N10, N12, N13, N25, N26, N28, 29 dan 34. Dewan Undangan Negeri ini banyak terdapat industri kecil dan sederhana. Macam mana Saifuddin tahu? Kami padankan data Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang mendaftar. Kita tengok alamat tu, dia berada di sini. Industri kecil sederhana paling banyak ambil orang kerja. Mereka majikan terbesar. Sebab itu apa kaitan bajet semalam yang PM umum? PM bagi tahu bahawa the government will give incentive to local council that make it easier for business to set up. Pihak kerajaan tempatan kalau hampa mudahkan industri kecil sederhana memulakan perniagaan, kerajaan akan bagi insentif. Satu. Yang kedua, Bank Negara menyediakan pinjaman untuk perusahaan kecil dan sederhana sebesar 10 bilion. Kemarin PM umum. Kalau Dewan Negeri itu banyak terdapat industri kecil sederhana, maklumat ini kita kena sampaikan kat mereka dulu. Itu maksud messaging. Nak mai pilihan raya negeri, dia akan tengok, PH ni dia betul-betul bagi tahu kita satu perkara yang mereka dah ada pun bajet. Mereka sedang hebahkan maklumat itu. Yang ketiga, government to waive driving test fees for taxi, bus, e-hailing and lesen motosikal B2. Government akan hapuskan lesen, bayaran lesen. Ni semalam dalam bajet. Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan akan sediakan 20 bilion pinjaman untuk SKS yang mempunyai nilai tinggi. Kemudian 1.7 bilion loan facilities di bawah Bank Negara, Bank Simpanan Nasional dan Tekun. Maklumat ini yang kita bawa dalam bajet semalam, Dewan Negeri yang banyak perusahaan kecil sederhana dalam masa 3-4 bulan ini, kita habak kat dia. Program kita tu targeted, habak kat dia. Kemudian agensi kerajaan akan sediakan loan facilities segala macam ni, cuba tengok. Kemudian pengenurunan cukai income tax ni, cukai pendapatan kepada SME 17 kepada 15% untuk saiz perniagaan yang 150,000. Ni hak semalam hak kita buat. Jadi mesej kita itu bukan sekadar mesej bahawa kita akan berlaku adil kepada semua, kita bela Melayu, Cina dan India. Kita permudahkan urusan rakyat, urusan pekerja asing, urusan warga negara, 15A, mak ayah berkahwin, lambat daftar, dapat anak, mai, kita lulus. Itu bukan isu dia. Itu mudah ya. Mak, ayah, belum lagi daftar, anak keluar dah. Lah anak tak ada surat beranak. Isu warga negara, mai. Mai aja saya lulus, tak ada isu tu. Itu mudah. Hak tu jalan terus. Tapi untuk menang pilihan raya ni, ini satu contoh. Dalam dokumen bajet kemarin, PM umum dan DUN yang banyak IKS di Kedah, kemudian berapa banyak tawaran kerajaan perpaduan untuk segmen ini saja. Dan segmen IKS ni menggaji paling ramai pekerja. Dan kalau mereka duduk di situ, mereka berpeluang untuk kita tarik mengundi kita, sebagai contoh. Dan kita kena tengok segmen lain lah. Kalau segmen agama, segmen pendidikan, tengok tang mana yang semalam bajet membentang. Sebab kita ada 3-4 bulan, tak banyak. Baik, saya rasa habis dah bahagian saya ni. Ada lagi? Tak ada lah, ini je. Ini SMEs tadi lah, itu aja. So saya ambil masa panjang juga, ambil masa kawan-kawan lain. Saya ingin Mujahid, lepas itu Raya. Saya ucap terima kasih. Walaupun penyampaian saya tak teratur, tak macam dulu-dulu, saya akan bersyarah, saya boleh bersyarah sejam. Saya kira nak cakap dasar pada angka, data. Saya very passionate buat pembentangan lagu tu. Satu. Yang kedua, tak boleh lagu dulu lah.
Jadi kata apa hang jadi menteri pun taratu je tali, jadi kena jaga standard tu, kena jaga. Tidak takkanlah Sekretariat PH nak panggil mai ceramah mana. Kena jaga standard tu. Jadi yang paling penting dengan kuasa kerajaan kita akses kepada maklumat, semua kita dapat. Ya, jadi macam mana kita nak olah supaya ada kelebihan kepada PH Kedah. Sebab itu saya letak sasaran model ada 4 dah. Nak cari lagi 15. 15 tu pun kita tahu tang mana hak kita tertinggal, tang mana hak kita boleh kampui balik, tang mana hak kita koyu dengan BN kita boleh dapat. Cuma nak pastikan berlaku vote transferability. So menjadikan kita lebih targeted dalam menyusun. Nah, letak misalnya kalau nak pialok Mengkudu tu tang mana. Kalau dah hijau daripada saluran 1 sampai saluran 7, hak tu biar pi lah. Hak tu tak usah lah. Coba masa dah hak tu. 3 bulan je lagi. Rekod kita beralih ni dalam masa setahun ada peluang. Lunah 29 bulan 11 tahun 99, Barisan Alternatif kalah 7,000. Setahun lepas itu 29 bulan 11 tahun 2000 bersamaan 3 Ramadan, Barisan Alternatif menang 500. 7,000 kita padam, kita boleh menang 500, tapi jaraknya setahun. Yang ini bulan 11, 19 bulan 11. Hak nak main pelan raya boleh jadi hujung bulan 7 atau hujung bulan 8. Kita tak tahu sebab pembubaran dia hampir pasti berlaku Jun. Walaupun tak sama tapi sebahagian besar Jun. Walaupun Penang kita akan hanya tamat 1 bulan 8. Tapi kalau semua negeri bubar Jun, Penang akan ikut bubar Jun supaya serentak. Supaya kita buat serentak. Jadi serentak hampir pasti jatuh Julai ataupun Ogos. Bermaksud kita ada 4 bulan daripada sekarang. Kalau 4 bulan rundingan kerusi, mobilisasi dan komunikasi itu berjalan, kita akan pandu berdasar pada data yang kita akan buat ni, berdasar pada data, dan insya-Allah saya rasa ada manfaat dia, iaitu jawatankuasa PH Kedah khususnya Pilihan Raya ini akan jadi panduan berunding kerusi, panduan ya, akan kita panduan dari segi mengatur skrip Pilihan Raya dan sebagainya. So sekali lagi saya ucap terima kasih, saya salute, walaupun kita terpukul teruk Pilihan Raya baru ni, tapi rupanya tak surut-surut lagi hak nak mai bela dan juga terus berjuang untuk Pakatan Harapan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berjaya hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.